Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Malam ini perbincangan yang cukup menarik dan saya terkesan kerana beberapa hari lalu saya terpaksa berdebat dengan kumpulan pendebat wanita yang semuanya terdiri daripada Ketua Pegawai Eksekutif yang berjaya di hadapan 1,200 hadirin yang 99% daripada wanita. Dan itu antara contoh bagaimana Astro Awani begitu mengambil berat dan memfokuskan pada perjuangan untuk upayakan dan pemerkasaan wanita. Dan hujung minggu ini kita ada Hari Wanita yang akan disambut secara rasmi. Dan malam ini saya nak bercakap tentang respect for women, respect wanita. Kerana itulah yang anda lihat hashtag tadi itu sebenarnya adalah tema pada tahun ini, respect wanita, masyarakat sejahtera. Dan untuk menemani saya, orang paling sesuai bercakap tentang perkara ini, orang yang setiap hari memikirkan perkara ini dan lebih lagi, Datin Munirah Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih Datin datang pada malam ini. Mungkin soalan saya yang pertama itu saya nak letakkan dalam konteks. Saya tahu ramai yang hebat di luar sana, saya telah merasainya di atas pentas di sidang kemuncak wanita, tetapi mungkin ramai juga yang melihat pada perkara kita bercakap tentang ceiling kaca 30% yang wanita yang berada dalam korporat, berada di pimpinan tertinggi dalam lembaga pengarah dan sebagainya. Pada masa yang sama, kita juga perlu melihat perkara ini tidak terasing daripada ekosistem dunia misalnya. Dan laporan yang dikeluarkan tahun ini oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO misalnya meletakkan keganasan terhadap wanita sebagai satu epidemik ataupun pandemik dalam konteks itu. Laporan WHO yang keluar liputannya pada Jun lalu mengatakan bahawa 35% daripada wanita di seluruh dunia akan ataupun telah menjadi mangsa kepada keganasan. Dan dalam konteks itu di Malaysia juga kita ingin melihat sesi itu. Saya akan berbincang dengan Datin dalam perkara itu, tetapi sebab itulah memberikan kewajaran yang lebih lagi pada sambutan Hari Wanita ini, fokus kepada respek wanita itu. Datin kalau nak ulas lebih lanjut tentang perkara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hairul. Sebenarnya respek wanita yang kita pilih untuk sambutan Hari Wanita kali ini adalah ekoran daripada mulanya pada bulan Mei apabila kita menyambut Hari Ibu. Dan selepas itu bulan Jun pula Hari Bapa. Jadi kementerian merasakan bahawa tema yang kita gunakan kali ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum bahawa seorang wanita merupakan seorang individu yang perlu diberi penghargaan, respek dari segi peluang-peluang keseluruhannya. Dan yang Cik Arul bangkitkan tadi juga dari segi kita nak elak daripada mereka terjebak dengan keganasan. Ya, itu hanya sebahagian daripadanya. Cuma kita tahu bahawa golongan yang kita lihat di Malaysia ini dalam 30% di sektor korporat dan pelbagainya, hanya 30% saja. Ramai lagi wanita di negara kita yang masih kurang mendapat peluang dari segi peluang pekerjaan, dari segi peluang perniagaan, mendapat pinjaman dari institusi-institusi kewangan. Jadi inilah peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Jabatan Pembangunan Wanita untuk memperkasakan mereka. Dari segi mereka, kita nak keluarkan dari kepompong kemiskinan. Khususnya kita memberi tumpuan kepada yang kurang berupaya, contohnya the less fortunate lah, ibu-ibu tunggal, yang mana mereka perlu membiayai anak-anak ke sekolah.
ke IPT. Jadi kita ingin mengeluarkan mereka daripada kesukaran membiayai, memastikan anak mereka maju. Jadi kita adalah program-program secara kecil-kecilan mungkin pada mulanya. Kita bagi mereka kemahiran dari segi some of the skills for them to mulakan perniagaan. Dan apabila mereka dapat memulakan perniagaan, adalah kita bantu untuk mendapatkan grant, peralatan untuk memulakan perniagaan. Dan ada di kalangan mereka yang telah menyertai program-program kita dalam tempoh 5 tahun. Mereka berjaya menjadi membina sebuah syarikat PKS. Dan dalam peningkatan ini dia akan, kita kata, gradasi dan pergi kepada SME Corp, di mana peluang ataupun pinjaman lebih besar. Yang Cik Khairul katakan tadi, iaitu apakah kita ada siling kaca yang tidak kelihatan. Memang bukan di Malaysia sahaja. Ini diperkatakan di forum-forum antarabangsa juga semasa Yang Amat Berhormat menghadiri program di Bangladesh. Memang kita akuilah ada negara yang amat jelas wujudnya diskriminasi, kita katakan diskriminasi untuk peluang-peluang kepada wanita. Namun di Malaysia, alhamdulillah, kita tak adalah, kita nampak, maknanya it is based on merit, ya. Sekiranya you betul-betul menunjukkan kebolehan, kita lihat we have bank negara yang diterajui oleh wanita, even Astro diterajui oleh wanita, dan KSU pun ada 7 daripada 24 adalah wanita. Okey. Kita rehat dahulu. Tapi saya nak ambil juga pandangan sisi. Ada juga yang saya pernah berdebat sini dalam aspek politik, tapi keluar isu wanita. Dan kalau hanya diskopkan sistem kuota, ia mungkin boleh menterbalikkan juga perjuangan itu kerana dilihat sebagai hanya perlu dipimpin. Tapi kalau tidak ada 30% terus disasarkan peningkatan jumlah wanita, dia boleh sampai 60 ke 70% bergantung pada kekuatan yang ada. Itu satu pandangan. Yang keduanya, saya nak hubungkan bagaimana perbezaan di antara siling kaca yang kita bincangkan itu. Biasanya kita melihat pada wanita yang begitu berkelulusan, mempunyai tahap latar belakang kejayaan yang begitu tinggi, dan itu kita nak hubungkan dengan bilangan wanita lain yang mungkin sampai menjadi mangsa keganasan kerana kerap kali dalam data Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun diletakkan isu kemiskinan, isu capaian pendidikan menyebabkan mereka terjebak dalam kemelut putaran ganas itu. Dalam konteks itu saya nak hubungkan kedua itu hanya pendidikan yang akan membawa jalan keluar itu, dan pendidikan membuka jalan lebih luas. Walau bagaimanapun itu juga yang difikirkan oleh jantina lelaki. Jadi bagaimana kita melihatnya dalam konteks yang lebih holistik, itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton Agenda Awani, dan masih lagi Agenda Awani membicarakan tentang respek pada wanita. Anda boleh soalan itu sendiri kepada diri anda sendiri, pergi ke laman media sosial dan letakkan hashtag itu, dan banyak perbincangan di mana tahap kita dalam memikirkan perkara itu. Tetapi pada masa yang sama, tadi saya nak bergerak, tadi kita bincangkan dua aspek. Saya bermula dengan memberikan penyataan yang keluarkan Jun lalu, hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dengan badan-badan tertentu, dan lebih 1/3 daripada wanita dikaitkan dengan mangsa keganasan. Jika dikaitkan dengan mereka yang dikenali melakukan keganasan itu, tak kiralah suami ke teman lelaki dan sebagainya, orang yang cukup rapat, 30% itu yang dikeluarkan oleh WHO. Tapi dalam kajian yang sama, jika mereka berada di Asia Tenggara, jumlah itu, keperangkalian itu meningkat 8 kali ganda. Dan itu satu perkara yang agak membimbangkan bagi kita yang berada di rantau ini. Tapi syukur kita ada Jabatan Pembangunan Wanita yang melihat secara salah satu perkara dia itulah perkaranya. Dan saya nak mengambil aspek pendidikan. Kerana bukan saja bagi wanita, tapi juga lelaki. Sejak zaman kita merdeka, era kita merdeka, sampailah kita nak menyambut hari kemerdekaan tak berapa lama saja lagi,
buat sekian kalinya, pendidikan yang banyak membezakan penghak upayaan individu. Dan sejak saya masuk Universiti Tempatan juga, lebih ramai wanita dalam kursus yang saya ambil berbanding dengan lelaki contohnya. Jadi jika ini telah pun menjadi trend sejak daripada kurun lepas lagi 90-an, sepatutnya tak menjadi masalah untuk wanita berada dalam 30% korporat. Wanita, kenapa pula wanita yang menjadi mangsa keganasan dengan jumlah yang agak besar jika kita lihat pada peratusan itu, tapi mereka lebih banyak yang terpelajar sekarang ini contohnya. Jadi di mana silapnya itu, Datin? Okey. Sebenarnya tidak ada silapnya sebab tabiinya macam you katakan, ramai wanita yang graduate. Tetapi apabila mereka memasuki alam kerjaya dan selepas beberapa tahun memulakan keluarga, bila dia small unit ni dapat anak, selalunya wanita ni akan back away untuk memberi tumpuan kepada keluarga. Jadi more often than not, these are the people yang akan keluar daripada workforce. Ya, workforce. Jadi kita dari segi peluang-peluang yang ada di emplace ataupun institusi kan, tidak ada yang mana it is not friendly for the women untuk membiarkan anak dia on their own. Jadi kita perlu adakan, kerajaan lah ataupun negara perlu mengadakan kemudahan-kemudahan untuk membolehkan wanita ini terus dalam kerjaya. That is why kita nampak bilangan wanita yang walaupun graduasinya ramai, apabila dalam tempoh 3 ataupun 15 tahun dah ramai yang keluar daripada tenaga kerja awam. Sebabnya mereka ingin memberi tumpuan kepada keluarga dan ini merupakan satu pengorbanan. Apabila anak mereka dah mencapai umur 15 tahun and they are independent, tiada pula peluang untuk membolehkan mereka kembali kepada workforce. Itu yang sedang kita lihatkan sekarang dan as you know pada bulan Julai lepas kita bekerjasama dengan Talent Corporation untuk mengadakan kerjasama dengan beberapa syarikat besar. Okay. These companies, multinational companies, dia telah menyediakan kemudahan flexi work life lah kita panggil, di mana some of them dia menyediakan kerajaan ataupun tadika di tempat pekerjaan. Dan ada juga yang membenarkan seseorang wanita itu memilih waktu dia bekerja. Sama ada sebelah pagi saja ataupun sebelah petang. Okay. Di mana part of the day dia boleh tumpukan kepada keluarga. Ataupun dari seminggu dia boleh kerja 3 hari. Okay. But commensurate with the pay lah, dia akan ini. Jadi these are the facilities yang kita perlu in place because dia seperti kita katakan ketidaksamaan gender lah. Maknanya the man can go ahead with the career tanpa kekangan dalam keluarga because wanita yang akan tinggal. Tetapi ini untuk yang menjuangkan hak gender ni, dia kata ini perlu dikongsi bersama. Maknanya tanggungjawab terhadap wanita keluarga mesti juga menjadi tanggungjawab sang suami. But nonetheless ini adalah budaya kita di at least di sebelah timur ini. Wanita adalah yang selalunya mengorbankan career untuk menjaga keluarga dan ini bukan satu paksaan. It is on their voluntary basis and by choice, atas pilihan. Jadi kita melihat bahawa mungkin kerajaan perlu step in untuk try and get more ladies balik semula sebab latihan mereka, we have spent so much untuk mereka naik ke tangga yang mereka ada sekarang. Jadi kerajaan telah memberi satu insentif bagi majikan-majikan yang menyediakan retraining, reskilling untuk mereka kembali, dia boleh dapat tax exemption, double tax exemption. So these are the things yang boleh kita ni, yang macam kita katakan
di setengah negara dia menjadikan satu perundangan di mana peratusan tertentu adalah wanita. Jadi kita tidak ingin memaksa lah. There is kaedah memaksa kita mengambil wanita, dan wanita pun tidak ingin diberi satu keistimewaan lah. This is keistimewaan supaya mereka dilantik walaupun tidak ada merit, ya. Kita tidak ingin perkara itu. Jadi mesti ada basis merit basis itu. Tetapi kita ingin supaya peluang ini dibuka kepada wanita. Mereka boleh menjawat jabatan yang lebih tinggi. Dan itu diambil kira, dan apakah yang akan difikirkan, itu kita bincangkan selepas ini. Pusat Dagangan Dunia Putra hari Ahad ini tahu ada banyak rumah terbuka Aidilfitri dan sebagainya. Tapi jika anda berminat tentang menghormati wanita, respect pada wanita, mungkin anda terpaksa bersama dengan insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pusat Dagangan Dunia Putra, kerana akan ada pelbagai perkara dan sasarannya bukan hanya untuk wanita yang pergi, tapi lebih 50% atau 50% itu adalah lelaki. Macam mana Datin nak buat, saya akan tanya kemudian. Kerana saya nak membincangkan tentang kita perlu ancakkan diri ke depan. Kita tak boleh hanya sentiasa melawan api yang terbakar sana, terbakar sini. Kita juga perlu melihat ke depan, semuanya dilihat sebagai ideal ataupun yang terbaik, dan kita perlu ada wawasan atau visi di mana ini semua yang masalah kita cakap tentang kerja fleksibel dan sebagainya itu sudah pun diterima sebagai rutin harian. Jadi bila kita bayangkan itu, apa yang lagi yang kita nak buat? Kerana kalau ekonomi itu berasaskan inovasi dan pengetahuan, tak kisahlah di mana pun pekerja itu berada. Betul. Dia sepatutnya boleh buat di mana pun. Sekarang pun banyak syarikat yang mengamalkan perkara itu. Jadi kita perlu berfikir, apabila ekonomi sudah berubah ke arah itu, mungkin kita tidak nak lagi hanya membabitkan pengeluaran produk-produk industri misalnya. Kita nak lebih kepada industri perkhidmatan contohnya. Pandangan Datin. Okey, sebenarnya dari segi IT ni kita nak mengambil faedah lah, leverage on that. Kita galakkan supaya wanita, some of them, dia laksanakan marketing through the web, kan. Jadi satu lagi dari segi pekerjaan, we were saying just now, mungkin kita tak perlu datang ke pejabat pun. Bila seorang wanita dia boleh bekerja dari rumah, mereka boleh beri tumpuan kepada keluarga, kepada housework dia, kepada everything yang dia rasa tak boleh buat kalau dia pejabat. Jadi kementerian, alhamdulillah kita lihat Jabatan Perkhidmatan Awam telah pun cuba melaksanakan pilot lah bagi pelukis draft, pelukis plan endorsement, di mana mereka dibenar untuk bekerja di rumah, especially the ladies lah. Maknanya kerajaan kena buat dulu juga. Ya. Jadi kita lihat JPA juga sedang melihat apa lagi tugasan yang mana they don't have to come to the office. Contohnya penggubalan akta. Dia boleh buat di rumah. Ataupun kita kena lihatlah apa lagi. Tapi kalau ketua jabatannya bukan wanita, semua bos-bos dia bukan wanita, kalau dia bekerja di rumah macam tu, adakah itu menjadi satu rintangan ataupun kelebihan? Tidak. Sebab kita bagi pekerja itu, kita akan tetapkan apakah dia punya KPI. Jadi mungkin kita katakan you have to siapkan benda ni dalam tempoh certain time. Maknanya clock in dia, bila dia masuk aja dalam komputer, dia boleh clock in anywhere actually. Jadi itu akan membantu dari segi tidak perlu dia berada di luar pada rumah tangga dia lah. Itu satu. Yang keduanya, you were saying just now, melaksanakan perniagaan online. Memang kita adalah khusus-khusus untuk membolehkan ibu-ibu tunggal ini memasarkan, at least memasarkan dia punya barangan melalui internet dan berbagai-nya. Dan capaiannya lebih luas. Dan mungkin bukan itu saja ya. Kalau kita pergi ke strategi Lautan Biru, tentunya jabatan sudah berfikir tentang bukan hanya peluang ekonomi,
Tetapi pendidikan masyarakat seterusnya dididik sendiri oleh ibu mereka, mungkin homeschooling ataupun mendidik anak di rumah itu boleh dilakukan bersama kerana ibu juga akan belajar sepanjang hayat kerana dia ada masa duduk di rumah dan melihat segalanya. Jadi masyarakat yang lebih berinformasi, masyarakat yang lebih matang tetapi ada didikan dan nilai Asia sesuai dengan kebangkitan ekonomi Asia, dijangkakan negara China akan mengambil alih tampuk pegangan ekonomi Amerika itu 2025, 2030. Mungkin itu strategi yang lebih besar sebenarnya. Betul, sebab apakah yang dididik kepada anak itu bergantung kepada knowledge yang ada pada ibu tu. Jadi knowledge gaining kalau kita tengok di Jepun walaupun dia seorang yang berijazah, tak semestinya bekerja sebagai ahli korporat. Dia boleh duduk di rumah yang macam kita katakan tadi, sekurang-kurangnya didikan itu adalah berbeza sekiranya kita tidak Datin sejanji saya nak beritahu banyak benda ni, tapi masa tak apa cukup. Macam itulah selalu kalau dengan wanita. Anda boleh terus letakkan saja hashtag ni. Saya rasa ada banyak pun penulisan di media sosial dah ada. Tapi pergi saja ke laman Sesawang Kementerian untuk melihat perkara ini semua diletakkan. Dan jumpa anda di Pusat Dagangan Dunia Putra. Ada banyak forum, ada kerjaya, ada juga tentang boleh terus berjumpa pemimpin seperti Datin di sana. Jika anda tentunya the days of government knows best is over katanya. Tetapi kalau kita lihat ni banyak kerajaan yang kena buat dulu, pihak swasta pun mengikut di belakang saja. Mungkin anda nak berdebat tentang perkara itu, hantarkan pandangan anda sendiri, Facebook, Twitter dan sebagainya. Ada laman Sesawang Awani juga dan terus ke sana dan insya-Allah kita akan terus membincangkan tentang perkara ini. Sekian selamat malam dan terima kasih.